Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jadi kita akan sambung dengan topik berkenaan regression atau dalam bahasa Melayu kita panggil sebagai regresi. Okey, so soalan yang pertama, what is regression? Regresi ni apa? Kalau kita tengok dalam topik yang sebelum ni, kita ada bincangkan berkenaan perlumbungan data di mana kita ada sebutkan ada dua jenis learning, iaitu kita ada supervised dan juga unsupervised. Okey, jadi regression ni dia terletak di bawah supervised learning. Okey, kenapa terletak di bawah supervised learning? Okey, kita mungkin boleh baca dulu description dia di sini, iaitu dia adalah satu statistik, satu jenis method statistik yang digunakan dalam finance, investing and other discipline untuk determine, untuk menentukan strengths and character of the relationship. Jadi kita gunakan untuk menilai kekuatan relationship, menilai kekuatan hubungan di antara satu variable dan juga variable yang lain. Okey. Nanti kita akan tengok macam mana kita panggil apa nak tahu kekuatan di antara satu variable dengan variable yang lain. So biasanya kita gunakan konsep variable ni sebagai Y. Okey. So dalam regresi ni kita ada sebut sebagai predictive task. Okey. So predictive task ni dia adalah satu model yang dapat assign labels. Okey. So dia tak menjangkakan apa akan jadi, tapi dia menjangkakan apakah output dia kalau sesuatu event itu terjadi. Maksudnya apa kat sini? Okey. So kita jangan pening-pening dengan dia punya description, okey, dia punya definisi. Mungkin kita boleh terus tengok, okey, predictive task ni tak faham lah dia ni apa, tak apa, kita pergi kepada seterusnya. So, predictive task ni dia lebih kepada untuk kita menentukan outcome dia. Apakah kalau contohnya kalau tahun 2024 berapakah harga rumah bagi certain square feet. Okay. So kenapa kita menggunakan prediktif ni? Yang pertama kita nak kurangkan kos, kita nak tingkatkan keuntungan. For sure lah kan, bila kos dah kurang, untung pun naik lah. Dan kita dapat meningkatkan produk dan juga servis kualiti. Produk dan servis kualiti kita tu akan meningkat dan customer akan puas hati dan dia mengurangkan environmental damage. Okay. So sebagai contoh, kalau saya boleh ambil contoh, kenapa predictive task ni boleh memberi manfaat kepada environment. Okay. Sebagai contoh, kalau kita tahu berapakah bilangan, kita dapat menentukan bilangan customer yang akan hadir, customer yang akan datang makan. Jadi kita akan sediakan mengikut kita punya jangkaan, prediction kita. Kita akan hasilkan makanan mengikut jangkaan kita. Jadi bila kita hasilkan makanan mengikut jangkaan kita, tak lebih tak kurang, plus minus macam tu sikit je. Jadi tak adalah ada food waste yang akan kita hantar balik, kita akan buang dia. Jadi tak adalah kita akan overproduce something. Okay. Kalau kita menggunakan, kalau kita menghasilkan, contohnya kita nak buat rumah, kena pakai kayu. So kita nak pakai kayu datang daripada pokok. Kalau kita buat rumah melebihi keperluan, rumahnya buatnya 1,000. Yang nak rumahnya 700 sahaja, 700 orang sahaja. Jadi 300 ni akan terbazir. Jadi pokok-pokok yang ditebang untuk membina rumah ni juga akan bukanlah terbazir, kena tunggu orang untuk beli, barulah kita akan dapat keuntungan yang banyak. So profit baru naik. Tapi kalau 300 tak terjual, profit mungkin tak banyak. Okay. So bila kita buat model regresi ni adalah the best one, the first one, perkara yang pertama sekali adalah kita nak cari the best model. Lepas tu kita nak tengok adakah function dia macam mana, dan barulah kita akan mapkan dia kepada unlabeled data. Maksudnya kita akan train dia dulu, kita akan train model dia dulu. Kita akan tengok, betul ke tak model yang kita dah train ni, sebab regresi ni part of the model. So kalau model yang kita train tu betul, barulah kita boleh gunakan dia kepada unlabeled data. Okay. So ni reflect balik kan, reflect balik. Kita ada supervised learning, kita ada unsupervised learning. So regresi dia jatuh di bawah supervised
learning. Okay, so ni ada lagi recap. In case lupa, bawah supervised learning kita ada classification, kita ada regression, okay. So regression task ni kan, cerita pasal predictive task lah, cerita pasal inductive model lah. So apa sebenarnya regresi ni? So regression ni, aim dia adalah assign quantitative value to new and unlabeled object. Macam tadi kita tengok flow of inductive tu kan. Kita ada model, kita dah test dia on the other data, on our training data, on our testing data, dan kita nak apply dia kepada unlabeled data, maksudnya data yang sangat baru, supaya dia dapat bagi nilai ataupun dapat bantu kita untuk menjangkakan apakah nilai yang akan dihasilkan. Maksudnya apakah the predicted value, nilai yang kita nak jangkakan. Okay. Regresi ni banyak sangat digunakan sekarang. Dalam stock market ada, dalam transport ada, even higher education pun ada. Sebab bila higher education ni penting, okay, sebab nak kena tahulah. Kalau student datang ada 200, satu kelas ada 60. So kalau 260, so lebih kurang dalam 4, okay, 4 ke 5 kelas. Okay, so bila 4 ke 5 kelas, itu baru untuk satu. Belum lagi untuk subjek-subjek lain. Itu baru satu subjek. So, jadi kita kena susun benda tu. Kan? Survival analysis in healthcare. Kan? Kalau kita bagi satu intervention, satu treatment, so kita boleh jangka. Kan? Kalau kita tengok dekat TV, kadang-kadang dia cakap, ada 3 bulan je lagi nak hidup. Bukan dia main sebut je. Dia ada cara-cara yang digunakan untuk dia menilai dan menjangkakan berapa lama orang tu akan hidup selepas diberi treatment. Okay, so sekarang ni in terms of macroeconomics, kita boleh tengok expected unemployment level. Okay, so kita ada Jabatan Statistik Malaysia, kan, Department of Statistics Malaysia, yang di mana dia ada banyak keluarkan statistik-statistik tu. Daripada statistik-statistik itulah yang kita akan menjangkakan sesuatu, apa-apa saja, domain pelbagai pun tak apa. Yang penting kita tahu apa yang kita nak jangkakan. Okay. Biasanya tadi kita sebutlah kan, kita ada Y equal to MX plus C, ataupun kalau dalam regresi ni kita tulis Y equal to B kosong tambah B1X, okay, B1X. Jangan pening dengan dia punya value ni. Kita tengok macam mana, apa yang dimasukkan dengan Y equal to B kosong plus B1X. Okay, so Y ni adalah kita nak menentukan height dia, kita nak tahu height dia berapa. Yang ni adalah model, maksudnya memang value ni dia datang sendiri, bukanlah datang, dia ada certain calculation lah. Okay, so kalau kat sini dia adalah intercept. Kalau kita visualize, kita boleh ni. Tapi kita ada calculation, kalau kita menggunakan R ataupun Python, kita boleh calculate apakah nilai untuk B kosong. Okay, so ini nilai 0.611 ni adalah dia punya slope dia. Okay, weight dia adalah kat sini. Sebagai contoh macam mana kita nak baca nilai pada graf ni adalah, kalau okey, sekejap, mungkin saya boleh gunakan pen. So andai kata kalau tinggi dia 60, so kita naik ke atas ni, kena dekat slope ni kita akan ke kiri. So it should be somewhere here. Kalau sini 160, so sini mungkin dalam 165. So kalau berat dia adalah 60 kilo, jadi tinggi dia lebih kurang 165. So kalau berat dia 90, okey, tinggi dia mungkin dalam 180. So itu adalah cara macam mana kita nak menggunakan model, okey, yang kita telah hasilkan. So graf ni actually dia adalah terhasil daripada model yang kita dah train tadi. Kan kita ada data-data, supervised learning, kita dah labelkan dia, kita train dia, and then kita terhasil satu model, dan daripada model ni lah kita akan dapat equation ni. Jadi bila equation ni kita tahu je berat dia, kita akan boleh predict apakah dia punya tinggi. Okey, so ini contoh untuk berat dan tinggi. Jadi bayangkan kalau kita ada nilai, kalau kita ada bentuk visualization macam ni, atau kita ada equation yang macam ni, mudah kan kita nak menjangkakan harga rumah, kita nak menjangkakan berapa banyak pensyarah kita nak lantik, berapa banyak kelas kita nak buka, agak-agak stock market kita berapa dan sebagainya. Jadi, okey,
Supervised learning ini membantu kita untuk kita menentukan nilai secara spesifik based on the data, berdasarkan data yang kita telah train, berdasarkan data yang telah dikumpul sebelum ni, untuk kita menentukan apakah predictive value, apakah nilai yang kita nak jangkakan menggunakan model yang kita telah bangunkan. So saya rasa setakat itu sahaja. Terima kasih dan Assalamualaikum.